Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini kita nak sambung pada muka surat 8 iaitu kemahiran mengukur dengan menggunakan nombor subjek tahun 2 KSSR semakan buku teks sains. Okey, mari kita sambung. Mengukur dan menggunakan nombor. Sebelum ni kita dah belajar dua kemahiran proses sains iaitu kemahiran saintifik iaitu memerhati dan juga mengelas. Saya rasa itu agak mudah untuk awak. Okey, ingat lagi tak? Okey, hari ini kita akan sambung dengan yang agak sukar sikit iaitu mengukur dan menggunakan nombor. Mengukur, menggunakan nombor. Mestilah menggunakan nombor, kan? Nak ukur, takkan kita ukur guna nombor. Mari kita lihat ceritanya. Berat saya 24 kg. Bagaimana kamu mengukur berat kamu? Dia tanya. Macam mana awak boleh tahu berat awak pula? Main sebut je. Tak, saya ukur berat saya menggunakan alat penimbang ini. Dia pun tunjuk alat penimbang. Nampak? Okey. Inilah alat penimbang untuk ukur berat. Pernah jumpa tak? Tengok. Saya rasa awak mesti pernah nampak kan? Okey, kita lihat seterusnya. Kawan dia pula timbang. Berat kamu 35 kg. Kamu lebih berat daripada saya. Dia tengok dekat data tu dia besarkan kan? Nampak 35 kg. Walaupun umur kita sama, tetapi berat kita berbeza. Siapa yang cakap ni sebenarnya? Nurul dengan Kanang. Nurul dan Kanang mengukur berat badan mereka dengan menggunakan alat piawai yang sesuai. Mereka telah menggunakan kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Inilah contoh kemahiran mengukur menggunakan nombor. Dia ukur apa? Dia ukur berat badan. Kan guna nombor. Jadi kat sini ada sedikit maklumat untuk ujian menguji dirilah. Saya uji. Berapakah ukur lilit kepala saya? Macam mana nak ukur lilit kepala? Pakai pembaris ke? Jadi alat dan bahan, reben, pembaris, pen penanda dan juga gunting. Awas. Dekat gunting tu tulis awas sebab kalau nak buat gunting berhati-hati. Okey, aktiviti ini secara berpasangan. Langkah-langkahnya, lilitkan reben di kepala rakan kamu, kemudian tandakan pada bahagian cantum nampak dalam gambar tu. Okey. Kemudian gunting reben pada tandaan tadi. Dah tanda kan? Kemudian kita gunting. Barulah kita tahu berapa ukur lilit kaum kita dengan cara kita tarik panjang-panjang dengan ikut sebelah pembaris. Tarik tegak-tegak, kemudian kita ukur panjang ribbon dengan menggunakan pembaris. Kita buka, kita tengok rupa-rupanya dia 55 cm. Nampak? Kan? Itulah ukur lilit kepala kita. Biasanya orang ukur lilit kepala ni sebab dia nak buat songkok ataupun dia nak beli songkok kan. Jadi ini adalah salah satu cara. Jadi kalau awak nak raya nanti, mak bapak awak nak belikan awak songkok, kalau awak rasa awak tak boleh ikut, awak suruh mak bapak awak ambil ribbon, ikat kat kepala tu, lepas tu potong ukur panjang, tak payah ukur, tak apa, bawa aja ribbon yang dah gunting tu. Sama juga dengan kasut. Kalau awak nak beli kasut raya tapi sebab masa PKP kan tak boleh nak keluar, bapak seorang je boleh keluar. Jadi ambil tali tu, ambil ribbon atau apa-apa, ukur panjang tapak kaki kita, bawa saja ukuran tu. Tulis nama dekat situ supaya tak salah. Kan tak salah orang kan. Tu contohlah. Tu masa kita orang buat masa kecil-kecil dulu macam tu lah. Sebab naik motor je, macam nak pergi beli barang tak cukup kan. Tak cukup tempat duduk kan. Itulah cara salah satu cara boleh dikongsikan. Okey. Kemudian kita tengok sambungan dia tadi. Rekodkan maklumat ke dalam jadual seperti di bawah. Nama murid, ukur lilit kepala. Maksudnya tadi yang ada ukur lilit kepala kawan awak. Awak tulis nama kawan awak tu, ukur lilit kepala. Lepas tu awak suruh kawan awak ukur kepala awak, ukur lilit kepala. Berapa? cm. Buat berdua lah, seronok. Okey. Kemudian kita lihat. Kongsikan hasil pemerhatian kamu. Kita kongsikan dekat kawan-kawan dalam kumpulan lain mungkin. Ataupun dengan rakan kita sendiri, berdua pun boleh. Ataupun dengan guru. Tengoklah pada arahan guru. Okey. Jadi soalan kat sini. Apakah alat lain yang boleh kamu gunakan untuk mengukur lilit kepala? Nak ukur apa? Pakai tali tip. Kita boleh kan? Kalau kita ada tali tip yang boleh, pita pengukur yang untuk ukur baju tu, kita boleh buat. Okay. Ataupun kita boleh ukur menggunakan benang juga. Kita gantikan ribbon dengan benang. Kemudian kita boleh potong dia dan kita akan tanda, kita potong kemudian kita letak pada pembaris pun boleh. Tapi kalau nak lagi senang, kita pakai tali tip yang pita yang untuk ukur badan, ukur pinggang tu. Memang biasa orang buat baju tu, pernah nampak kan? Jadi baik. Adakah ukur lilit kepala kamu sama dengan rakan kamu? Mengapa? Sama ke agak-agak? Sama ke? Tak sama, berbeza-beza sebab manusia ini adalah berbeza. Tidak sama kerana setiap manusia berbeza. Okey, masing-masing ada ukuran sendiri. Okey.
settle lah berkenaan dengan mengukur menggunakan nombor. Tapi saya rasa hari ni kita nak buat lebih sikit. Kita masuk satu lagi kemahiran, iaitu kemahiran berkomunikasi. Okey, apa itu kemahiran berkomunikasi? Mari kita perhatikan jadual pada kelas 2 Arif. Okey, ini adalah jadual kelas. Tugasan, menyapu, membersih tingkap, menyusun meja, memadam papan putih. Saya rasa awak semua pun tahun lepas masa darjah 1 walaupun sekolah tak lama kan, tapi awak dapat juga melihat jadual tugasan ni kan. Hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, siapa yang bertugas untuk menyapu sampah, siapa bertugas untuk gambar bulu ayam tu apa? Bersihkan tingkap. Dan juga siapa bertugas untuk susun meja dan kursi, siapa juga bertugas untuk memadam whiteboard. Kita tengok kat sini yang pandang whiteboard seorang aje. Yelah kan, takkan nak ramai-ramai kan. Cuma pastikan yang pandang whiteboard tu biasanya tinggi-tinggi lah. Okey, dan begitu juga dengan membersihkan tingkap. Kita pakai bulu-bulu tu je, kita tak payahlah bersihkan ramai-ramai. Seorang je kan berebut, taklah tu nanti. Okey. Jadi maklumat di bawah di atas jadual boleh memberikan jawapan kepada soalan berikut. Okey, ni cerita jadual kan. Sekarang dia nak suruh soal. Dia nak soal, kita jawab. Okey. Siapakah yang ditugaskan untuk menyapu pada hari Rabu dan Khamis? Rabu dan Khamis. Kita lihat. Rabu, Khamis. Menyapu. Ini. Menyapu kan. Hairun, Yana, Shanti dan Syamim. Hairun dan Yana pada hari Rabu. Dan Shanti dan Syamim pada hari Khamis. Okey, senang soalan dia. Kita lihat seterusnya soalan dia. Yang kedua. Berapakah bilangan murid yang ditugaskan untuk menyusun meja dalam seminggu? Seminggu tu berapa lama? Seminggu tu adalah 7 hari. Betul? Jom kita lihat yang susun meja. Isnin ada 2, Selasa ada 2, Rabu ada 2, Khamis ada 2, Jumaat ada 2. So, 2, 4, 6, 8, 10. Jadi, berapa orang semuanya? 10 orang dalam seminggu. Okey, seterusnya soalan ketiga. Siapakah yang bertugas sebanyak 2 kali dalam seminggu? Ada ke 2 kali? Jom kita cek. Mana? Rafida, Daniel, Adiba. Ini susah sikit ni, kena cari betul-betul. 2 kali. Jana, Mariam, Mastura, Rina. Mana satu? Boleh dapat tak? Jana, Syafiq, Shanti, Syamim, Belu, Chong, Jamil. Mana satu ni? Awak kena cari betul-betul. Kita tengok satu-satu. Macam mana cara nak tahu? Kita tengok IRR, TMA, DA, JMWK, Y, Mastura, Rina, Badrul, Amir. Shanti. Siapa ni? Nampak tak? Sampai sekarang saya tak jumpa. Jadi awak cari kat sini mana yang ada 2 nama. Okey, Hairun Bukan? Hairun. Tengok sini. Sini Hairun ada pada hari Selasa. Okey, dia menyapu dan juga Hairun ada pada hari Jumaat last tu. Dia kena memadam whiteboard. Jadi Hairun ada 2 di sini dan di sini. Mula-mula dia kerja dengan Hana hari Rabu, sapu sampah. Kemudian dia kerja dia padam papan hitam pada hari Khamis. Okey, kat sini kita boleh jawab Hairun lah. Tak ada masalah. Okey. Senang, dah jumpa jawapan kan? Okey, berdasarkan soalan di atas, catatkan jawapan kamu dan bacakan di hadapan kelas. Awak boleh kongsikan di dekat kelas nantilah. Okey. Mencatat dan membacakan maklumat adalah antara bentuk kemahiran berkomunikasi. Kemahiran komunikasi ini juga boleh dilakukan dalam bentuk gambar, carta, graf dan model. Okey, bila kita tulis maklumat tadi daripada jadual, ataupun kita jawab soalan ataupun kita bercerita dekat depan kelas, itu semua adalah kemahiran komunikasi. Komunikasi itu maksudnya kita berhubung lah. Menghubungkan, kita menceritakan tentang orang lain, menceritakan tentang sesuatu maklumat. Okey, tengok contoh lain komunikasi. Gambar, nampak? Kita cakap pasal ikan, tunjuk gambar. Gambar tu berkomunikasi lah. Kita buat carta kelas 2 Arif, siapa guru, siapa penolong ketua, siapa ketua. Itu pun carta pun adalah berkomunikasi. Dan graf. Nanti kalau awak hebat sikit, awak dah gerti buat graf. Graf ni sebenarnya lagi menarik dan awak akan belajar nanti macam mana nampak bilangan lelaki, bilangan perempuan, berapa orang. Ini guna graf. Dan juga model. Model kita letak je model yang mawujud. Maksudnya kita boleh pegang model tu. Contohnya gambar patung lion kan, singa. Tu adalah salah satu contoh komunikasi juga. Banyak benda komunikasi. Iaitu penyampaian maklumat dalam beberapa kaedah lah. Okey, jadi saya rasa untuk sampai sini saja, iaitu sampai 1.1.4 Jadi kita dah belajar sebenarnya untuk tahun 2 sampai hari ni kita dah belajar 4 kemahiran saintifik, iaitu kemahiran memerhati, kemahiran mengeras, dan hari ni kita belajar 2 lagi, mengukur menggunakan nombor dan juga berkomunikasi. Jadi sampai muka surat 11 dulu. Pada kelas akan datang insya-Allah kita akan masuk kepada kemahiran manipulatif.
Apa tu kemahiran manipulatif? Kita tunggu. Semak sikit belakang. Tu nampak sikit. Kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Jangan lupa subscribe dan juga tekan butang loceng untuk menantikan video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.